Bip, 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 bip. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tadi ada call saya tadi ni. Sorry lah tadi tak perasan lah nombor satu lagi tu. Oh, okey. Ni Cik Afdaluddin eh? Ya saya. Minta maaf lah Cik ganggu. Cik pagi-pagi ni kat mana ni? Kat mana aku ni? Ampang Gili. Ampang Gili. Cik boleh saya Fendi. Cik boleh daripada Maika. Okey dah agak dah. Okey, berkenaan tu saya pun ada benda nak tanya ni, halang-halang ni. Dah. Kita jumpa sekejap boleh Cik Afdaluddin? Okey, Cik dekat mana Cik Dekat Ampang kan? Dekat Ampang. Oh, Ampang juga. Tak, rumah saya kat Ampang. Saya orang duit pergi kerja. Tak ada masalah. Saya jumpa Cik dulu pun saya pergi Cik. Okey, Ampang kat mana Cik? Okey. Saya sekarang ni dekat Petron Ampang pun Petron kat sini. Kalau kita jumpa kat mana dah senang. Tak kisahlah mana dekat, apa nama ni. Allah, mamak dekat tu buka ke dekat Ampang Point tu? Kalau kita jumpa dekat Mamak Ampang Point, apa ni, Rashid Rashid dekat dengan dekat dengan Ampang belakang dekat KPJ tu. Atau kat sana ada tak ke mana mamak ke kedai makan tu kat Ampang Gili? Ampang Gili saya pun tak tahu sini sebab baru drop orang sini tadi. Okey, mana lah? Kat mana kita minum dekat boleh lah ni dekat Ampang Point tu. Ampang Point okey. Belakang ni dekat Rashid tu, dekat untuk sekali tu, dekat dengan tu tak dia Alisan tu. Okey, Rashid nama restoran lah, tak apa saya carilah. Ataupun saya bagi satu location kat sini, Triple Steady lah. Dia pun tentu ada makan kampung sikit kan, macam kedui kan. Pun boleh juga. Ni dekat Medan Selera Ampang Raya ni belakang ni dekat sebelah sini. Okey boleh. Share location lah. Share kat nombor ni ke nombor tadi? Nombor ni boleh sebab nombor ni dia tengah dia jalan job tu, dia tak boleh nak angkat tu. Ni pun tak angkat kau. Share kat nombor ni. Boleh. Nombor ni saya share location eh. Okey. Kita jumpa sekejap hari nak sembang. Boleh. Dah tahu mesti ada benda nak sembang ni, tahu dah. Pasal isu tu lah, isu semalam tu. Kita nak clear cut lah. Tak ada apa dari kita pun kita clear dengan part kita. Kita pun tahu you pun clear dengan part you kan. Macam YouTuber kita okey je sebenarnya, tapi kita nak bagi penjelasan. Okey. Abang share location lah bang, sekejap lagi saya sampai. Okey saja, Assalamualaikum. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey. Ni mesti kau nak tahu update berkenaan dengan penjualan data pengguna tu kan. Aku terus straight forward to the point. Berterus terang sajalah. Okey, cerita straight. Aku akan guna metafora sikit. Okey. Cerita yang kita faham, okey, cerita yang aku faham dan kebanyakan driver faham adalah okey, Maika dia beli satu rumah. Okey, dia beli satu rumah dan dia dah duduk rumah tu dah beberapa tahun, dan bila dia dah jumpa rumah yang lagi bagus, lagi selesa, okey, dia jual rumah tu dan dia pergi ke rumah lain lah yang lebih elok, dan orang yang duduk rumah baru tu yang guna barang tu sesuka hati lah. Okay. Itu yang kita faham. Itu yang kita faham, itu yang aku faham, itu juga yang kebanyakan driver yang faham. Okay. Sebab tu ada yang dapat SMS lah apa bagai, ping lebih kurang, bunyi kalau lebih kurang, bunyi memang tu lah bunyi dia, fare pun macam tu, fare pun sama. Okay. Itu cerita yang kita faham lah. Nombor booking pun dah banyak padahal baru apps baru. Okay. Itu cerita yang kita faham. Okay. Tetapi dia kesian dekat Maika sebab Maika dia macam jadi punching bag lah. Okay. Dia jadi macam punching bag sebab ni lah kan. Sebab kita ingat dia beli rumah tu. Okay. So kita sebenarnya, okay,
Maika dia sewa je rumah tu. Okay, dia sewa rumah tu. Oh, ni analogi aku bukan main lagi ni. Okay, ni untuk bagi korang faham So Maika sewa rumah tu. Okay, duduk dah berapa tahun, dah selesa duduk dekat rumah tu. Okay, lepas tu tuan rumah datang cakap, okay, disebabkan rumah ni ada 5 bilik, aku nak duduk 1 bilik. Tapi kau sewa je lah, kau sambung je lah sewa, tapi aku nak 1 bilik, aku nak duduk. Okay, tapi kita macam kita dah duduk dekat rumah tu. Contoh kita dah ada family yang benda semua, apa hal kau nak duduk rumah aku pula kan? Betul tak? Kena pula, yelah, orang luar kita tak tahu macam mana berbagai kan. Jadi kau duduk rumah aku macam-macam kau buat, barang hilang ke apa bagai kan. Analogi aku bukan main lagi ni. Okay, so tuan rumah macam, okay, kau tak nak aku ni, kau keluarlah pada rumah ni. Okay, keluar. So Maika dah keluar, cari rumah baru, dah dapat rumah baru. Then bila Maika datang balik nak ambil barang dia dalam rumah lama dia, okay, punya dah ada penyewa baru masuk. Okay, dan siap guna barang dalam rumah tu sesuka hati, tanpa pengetahuan Maika lah. So sebab tu Maika jadi punching bag. Ni tak tahu apa-apa ni. Kau bayangkan, kau owner barang, kau nak masuk ambil barang dalam rumah kau tak boleh kan? Kau pula jadi tak boleh nak ambil barang tu sebab tuan rumah kau tak kasih kau nak masuk rumah tu. Lepas tu dan tu juga dia dah sewakan kepada orang lain. Dah kau nak masuk dekat rumah tak boleh pula, dah ada orang. Kau pula macam mana? Dah macam jadi pencuri pula untuk ambil barang kau sendiri. Dah masalah problem dia dekat situ kan. So itulah yang terjadi sebenarnya. Okay, rumah tu disewa oleh Maika, bukan dibeli. So yang ni kini tuan rumah punya perangai lah ni. Okay, tuan rumah punya perangai, deal memang tak cantik. Alright, lepas tu Maika pun dah buat laporan polis. Okay, ada 3 laporan polis terhadap tuan rumah. Okay, adik punya handphone tu. Okay, terhadap tuan rumah ada 3 report polis tak silap aku. Dan ada tindakan undang-undang akan diambil lah kan. Mana boleh macam tu kan. Kau, yelah, kau dah keluar dari rumah, memanglah boleh nak ambil barang tu, melainkan kau dah ada buat perangai lah. Tapi tak ada, semuanya okey, payment okey, apa okey. Kau keluar rumah dah cari rumah baru, dah dapat rumah, kau nak ambil barang kat rumah kau tak boleh. Dan orang yang sewa, orang yang baru masuk pula dah guna barang tu suka hati. Dah guna barang dalam rumah tu suka hati kawan-kawan. Okay. Alright, so tu cerita dia. Mana yang faham analogi tu. Okay, mana yang tak faham, okay, ni aku dah jumpa dengan apa nama ni, pagi tadi dengan Cik Effendi daripada Maika. Alright, Cik Effendi. Lepas tu dah jumpa juga dengan bos Maika. Okay, Cik Noah kita. Okay, dia dah ada explain. So ni video daripada bos Noah. Okay, dia explain apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Afdaluddin kerana sudi bersua berjumpa dan juga kita berbincang berkenaan dengan isu mengenai Maika jual data. Dan setelah penerangan kita buat, jelas di sini dia pun memahami bahawa Maika tidak pernah jual data. Tidak sama sekali kita pernah jual data. Malahan data adalah milik Maika dan kita menjaganya dengan baik. Sekiranya ada syarikat lain yang dikatakan menghubungi pemandu-pemandu Maika dengan mendapat data tertentu pemandu-pemandu Maika, itu kami tak tahu. Kami tak tahu dari mana mereka mendapat data tersebut. Dan sekiranya ianya ada kaitan dengan Maika, kami pun tidak pasti. Yang pastinya, Maika tak pernah jual data. Kami tak pernah mendapat hatta 1 sen pun daripada transaksi jual data, sebab kami tak pernah jual data dan kami tidak berniat untuk jual data. Sebab data adalah perniagaan kami. Data adalah hak kami.
dan sudah tentulah bisnes ni kita nak jaga dengan baik. Apatah lagi kalau kita kata kita jual data dengan pihak pesaing kami. Kami takkan nak jual data dengan pihak pesaing kami, kan? Sebab aplikasi memang sebelum ni kita bekerjasama dengan satu syarikat daripada US yang berpangkalan juga di Vietnam. Tapi dalam perjanjian kami dengan mereka, sekiranya kami dengan mereka tamat kontrak, tanpa sebarang syarat mereka kena memulangkan data kepada kami. Semua data wajib mereka pulangkan kepada kami. 100% kena pulang. Tapi sayangnya mereka sehingga hari ini tidak bekerjasama untuk memulangkan data. Dan laporan polis telah kita buat sebanyak 3 kali terhadap syarikat developer tersebut, dan juga kami juga ambil maklum berkenaan dengan pemandu-pemandu MICA yang mendapat panggilan dan juga SMS lah rasanya, SMS saja daripada sebuah syarikat e-hailing terbaru yang berdaftar di kawasan Ampang, tak salah saya. Syarikat tersebut nampak gayanya banyak menghubungi pemandu-pemandu MICA. So apa yang saya nak bagi tahu dengan pemandu-pemandu MICA, jangan dengar khabar angin, dan sekiranya ingin mendapat sebarang maklumat berkenaan MICA, bacalah Facebook MICA ataupun website MICA. Begitu juga kami ada staff-staff di seluruh Malaysia. Di setiap negeri ada staff kami. Ada seluruh Malaysia ada staff kami. Tanya dengan mereka dan masuk dalam grup-grup WhatsApp MICA di seluruh Malaysia. So far di KL pun kita ada kita punya office di Ampang dan juga di Setia Alam. Datang dan boleh berbincang, tengok Facebook. Dan kami ada juga registrar-registrar kami, antaranya Fauzi Karim, Ramesh, Faiz, siapa lagi? Amaluddin, ramai lagi. Helmi, ramai lagi. Abang Mazlan, Ewadi, itu yang di KL. Ramai di kalangan mereka tu memang ada di di KL. Dan saya mintalah sekali lagi supaya kita sama-sama bersatu dan bersabar sedikit dalam kita sedang membaiki dan juga menambah baik sistem yang sedia ada, MICA Super App, sebelum ianya benar-benar memberikan pulangan terbaik kepada pemandu. Dan barang diingat bahawa pada sekarang pun job memang tidak sebegitu banyak berbanding sebelum PKP, dan kita harap masing-masing dapat bersabar. Dan insya-Allah sekiranya job sekarang 3 kali daripada job yang ada pada hari ini, insya-Allah pemandu-pemandu akan rasa keadaan yang sama sebagaimana sebelum kita tukar kepada aplikasi Microsoft. So itu sajalah saya nak katakan. Saya minta maaf sekali lagi pada pemandu sekiranya mendapat pendapatan yang kurang pada masa ini. Saya sangat bimbang. Ada yang sewa kereta tapi kereta tak dapat bayar dan macam-macam lagi. Dan kami cuba buat pelbagai usaha, dan tuan-tuan pun sekiranya nakkan apa-apa material marketing, minta je dengan kami, datang ke SU, cakap minta apa, mintalah. Kita akan memberi bahan-bahan material untuk marketing, untuk tuan-tuan market dengan bekas-bekas pengguna tuan-tuan dekat kawasan tuan-tuan, kan. Contoh kalau tuan tinggal dekat Padang Jaya rasa kurang pink, pergi buat marketing sikit dekat kawasan Padang Jaya, boleh buat macam-macam lah. Letak stiker dekat restoran-restoran dengan kebenaran dan sebagainya, insya-Allah. So itu saja saya nak katakan. Terima kasih Din kerana sudi kita bertemu, dan semoga pertemuan ni akan memberikan pencerahan bagaimana kita ni Islam, kita lebih berbincang daripada bertelagah, insya-Allah. Sebab ini sifat orang Islam. Innamat apa ada Al-Quran kata, sesungguhnya Muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itulah insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Alright, so mana tu harap faham lah apa sebenarnya terjadi. Okay, yang kita faham tu lain rupanya. So kesian Maika jadi punching bag. Okay, ya sebab kita nampak dia kan, dia yang besar kat depan. Punya ada kisah kat belakang. Alright, tu je tu, mengharapkan menjawab persoalan-persoalan korang. Okay, aku tak faham dengan channel ni kadang tu. Orang tak suka dengan aku tapi orang tengok kan. So mana yang okey lah kan, tapi kena apa nama ni, yang tak suka tu aku tak tahu, dia tak subscribe. Kadang tu ada yang haters yang subscribe. Ni ada jenis haters dia tak subscribe tapi dia ikut. Dia suka benda-benda buruk ni jadi kat aku, dia suka. Aku tak faham. Aku tak faham orang macam ni. Okey, tak apa, tu je. Okey. Menjawab soalan korang lah. Okay, rupa-rupanya rumah tu disewa oleh Maika, bukan dibeli. Sebab tu jadi kes macam ni lah. Alright, tu je. Alright, tu je. Sekian saja dari saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.